Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ghafurur rahim. Na'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Haji pengacara majlis, yang saya hormati Tok Ketua Kampung, pengurusi Masjid As-Sabirin, Kampung Sehari, Simpang Renggam, Keluang, Johor, seluruh aljatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kabari? Alhamdulillah. Tuan-tuan bosan ke? Oh tak, alhamdulillah. Sebab dia orang kata dengan saya, tuan-tuan dah bosan. Jadi saya minta maaf tuan-tuan dan puan atas kelewatan yang tidak dijangka. Ini bukan soal pengurusan masa, tapi kerana kita tidak jangka. Kita merancang, Allah merancang sebagai perancang Allah Ta'ala. Jadi saya minta maaf tuan-tuan, maafkan saya tak? Minta maaf tuan-tuan ni sebab ada yang berusaha dengan saya, dia kata tuan-tuan dah bosan. Dia takut AJK marah. Tuan-tuan jangan marah AJK. Yang lambat saya bukan AJK. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan ya? Jadi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dalam kekuasaan Allah SWT kita dapat hadir pada hari ini. Ibu ayah, menunggu untuk majlis ilmu bukan mudah. Zaman ulama silam dulu tuan-tuan, kita yang datang mencari tok guru. Tapi ini jam tuan-tuan dan puan, tok guru yang besar payah datang jumpa kita. Saya nak kata apa tuan-tuan? Saya merata satu tempat, banyak tempat saya pergi. Saya pernah pergi satu tempat ni tuan-tuan, dia jemput saya. Kemudian ibu ayah, tuan-tuan puan, dia risau, ustaz, tak ramai yang datang. Tak ramai yang datang tuan-tuan puan. Masjid tu berapa orang aja yang datang. Saya kata tak ada masalah. Saya pernah ceramah tuan-tuan puan, tak ada orang langsung depan saya. Sebab depan kamera, faham tak faham tuan-tuan? Tak ada orang langsung depan saya. Yang saya ceramah ada 3 kamera depan saya. Yang ada orang pun belakang kamera membuta. Siapa tu tuan-tuan? Nak cerita apa ibu ayah? Tak kira berapa orang, tak kira siapa yang hadir. Tetapi bila mana duduk dalam majlis ilmu, lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan, niatkan iktikaf duduk dalam ini. Walaupun tuan-tuan menunggu, inilah kesabaran yang luar biasa. Nama pun Masjid As-Sabirin, faham tak faham tuan-tuan? Ini luar biasa. Kita menunggu tuan-tuan duduk iktikaf. Saya pun kata patutnya setelah nak tunggu boleh selawat ramai-ramai, baca berzanji dan sebagainya, tak ada masalah. Nak tunggu berceramah lambat, tak apa tuan-tuan. Ini pertama kali dan barangkali jangan jemput lagi aku lepas ni, faham tak faham tuan-tuan? Saya okey je tuan-tuan. Jauh kampung tuan-tuan ni. Ramai ulama-ulama di Simpang Renggam ni tuan-tuan, ramai guru kami. Saya tuan-tuan tak dapat venue tuan-tuan daripada jawatan kuasa jemput saya, tapi saya dapat poster program malam ni daripada orang lain. Faham tak faham tuan-tuan? Nak cerita apa? Majlis tuan-tuan ni dah viral dah. Ramai dah orang sebarkan. Saya pun dapat pada grup lain. Dia kata, tahniah Azam datang Simpang Renggam. Terkejut saya tuan-tuan. Jadi guru-guru kami ramai di sini. Tapi sebab tuan-tuan jemput, saya hajat orang, saya penuhkan. Boleh tuan-tuan?
Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai. Saya berkongsi apa yang saya ada. Itu sebab saya malu tuan-tuan kalau jantan kuasa suka baca biografi saya, baca biodata saya. Tuan-tuan tak payah baca. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan Google aja, cari Azam Al-Kankari, jumpalah. Tak payah tanya tuan-tuan. Kalau rasa menyampah tengok buku saya, balik lagi. Faham tak faham tuan? Ustaz tak payahlah jamak, malah lah. Itu biasa ibu ayah. Kita ni tuan-tuan dan puan, kalau orang, kenapa orang kata Al-Kankari, ramai orang tak tahu. Betul lah kata di pengacara tadi. Saya berasal daripada Bukit Kangkar, tuan-tuan dan puan. Bukit Kangkar itu sebab rujuk nama kampung saya jadi Al-Kankari. Jadi kalau lah orang Separenggam, dia adalah Al-Renggami. Faham tak faham tuan? Paling kesian orang Segamat, dia adalah Al-Segamati pada negeri tuan-tuan. Jadi boyak tuan-tuan dan puan, itu rujuk nama kampung saya. Jadi boyak muslimin musliman, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, rasakan keseronokannya. Boleh tak boleh tuan-tuan? Duduk dalam keadaan tenang ini, niatkan iktikaf. Barangkali mungkin di kalangan kita ada yang belum lagi niat iktikaf, niatkan iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Moga-moga duduk kita ini mendapat pahala. Moga-moga duduk kita ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting tuan-tuan. Apapun yang berlaku, betulkan niat kita. Kalau kita rujuk dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang pertama Imam Nawawi menyusun, hadis itu sangat luar biasa. Kalau kata Imam Syafi'i, hadis itu merupakan 1/3 agama. Hadis berkaitan apa tuan-tuan? Innamal a'malu binniyat. Ini semua kita tahu. Setiap amalan ditentukan oleh niat. Tuan-tuan dan puan, tiap-tiap hari kita mandi, betul tak betul? Senyapnya dua orang kata, betul. Tiap-tiap hari mandi, kita mandi tuan-tuan. Oh mandi, alhamdulillah tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita mandi. Tapi apakah yang membezakan mandi itu mandi sunat, apa itu mandi wajib, apa itu mandi harus biasa? Tuan-tuan, yang bezakan apa dia? Kalau tuan-tuan mandi hari-hari itu biasa. Tapi kalau tuan-tuan tiba-tiba tuan-tuan ya, bangun pagi lama betul mandi, apa mandi wajib? Faham tak faham tuan-tuan ya? Mandi wajib yang membezakan adalah niat. Hari Jumaat, hari raya, kita mandi sunat, yang membezakan apa dia tuan-tuan? Samalah juga datang majlis ilmu. Kalau niat pada hari ini bukan kerana Allah, maka rugi kita tuan-tuan. Hadir pada hari ini niatkan kerana apa? Kerana Allah SWT. Bukan kerana makhluk, bukan kerana ustaz keluar TV. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Saya tak tahu lah tuan-tuan kenal saya ke tak. Yang kenal terima kasih, yang tak kenal lantak lah tuan-tuan ya. Siapa yang pernah menuntut, tanyalah ustaz. Apa lagi biar tahu apa dia tuan-tuan? Macam tak tengok aja tuan-tuan ya. Biar tahu, jangan keliru. Saya dulu program lama dah, 2013. Rancangan mula-mula saya masuk dulu program Da'i, pendakwah milenial. Itu jam bukan Rosyamno pengacara dia. Itu jam adalah Nurul Syuhada Nurain pengacara. Lama dah, long time ago. Kemudian adalah program saya Salam Ustaz. Jalan-jalan tepi jalan, pakai tepi kereta, tanya soalan, siapa dapat jawab bagi hadiah. Itulah. Kemudian sekali tanyalah ustaz, adalah sedikit wanita hari ini. Kadang-kadang adalah keluar go shop, faham tak faham tuan-tuan ya? Keluar go shop, yang penting makcik, saya tak jual review, faham tak faham tuan-tuan ya? Saya jual lah Quran sedikit, jamazan dan sebagainya. Kita bantu orang tuan-tuan. Jadi banyak tuan-tuan, majlis ilmu jangan niatkan kerana makhluk. Jangan niatkan datang pada hari ini ustaz, saya datang ni sebab suami ajak. Ibu, kalau ada suami ajak, bagus. Tapi jangan niatkan kerana suami ajak. Tuan-tuan, mungkin ada yang kita hadir pada ni, ustaz, saya datang ni sebab orang rumah dah gosokkan baju. Kan tak datang, kecil hati pula dia. Abang, jom abang, kita pergi maulud malam ni. Aduh, malah betul lah. Biasalah tuan-tuan, hari Ahad pula malam ni banyak cerita tuan-tuan. Macam-macam cerita TV. TV pula orang rumah pula dah gosokkan jubah kita. Aduh, malah betul lah nak datang. Jom abang. Yalah, cepat naik kereta, jom kita gerak. Kalaulah asalnya niat bukan kerana Allah, kita takut hari ini satu kerugian besar, duduk dalam majlis ilmu tak dapat apa-apa. Terus sebab buaya, betulkan niat kita. Ya Allah, aku hadir pada malam ini kerana siapa tuan-tuan puan? Kerana Allah SWT. Dan yang paling penting tuan-tuan puan, malam ini bukannya majlis ilmu biasa-biasa. Duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih. Apa Nabi kata? Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Tuan-tuan puan, nak pergi syurga ke tak nak? Senyapnya macam tak nak orang sini tuan-tuan.
Nak pergi syurga ke tak nak? Alhamdulillah. Kita semua nak ke syurga. Kalau boleh tuan-tuan, kita dah cop dah dengan malaikat jaga syurga. Ya Allah, mintalah satu kawasan dekat syurga tu, hujung sikit lah tepi kanan tu. Kalau boleh ada satu semua orang kampung sehari tuan-tuan. Kita minta, ya Allah, aku nak satu peluk kampung semua duduk di syurga itu jam. Tuan-tuan, kalau dah duduk syurga nanti, tuan-tuan duduk dalam kampung, nanti ada kampung syurga insya-Allah. Dekat syurga waktu tu tuan-tuan, orang kampung sehari, malaikat pun letak signboard kat depan kampung tu tuan-tuan. Kampung tu dalam syurga, tuan-tuan seronok sembang-sembang satu kampung. Nanti tuan-tuan akan teringat, ingat tak dulu kita sambung maulud, ustaz tu dah lah datang lambat, menyampah tu lah, aku tengok ni contoh. Tuan-tuan jangan marah tuan-tuan. Apalah, maaflah ustaz tu datang lambat. Tiba-tiba tuan-tuan teringat, mana Ustaz Azam tak nampak pun dekat syurga? Tadi aku pergi pasar dengan malaikat tak jumpa pun dia. Contoh tuan-tuan. Ibu ayah, kalau tuan-tuan cari saya kat syurga tak jumpa, saya mohon kepada tuan-tuan, minta dengan Allah bagi saya, panggil saya, minta suat sokongan dengan tuan-tuan, buat suat permohonan minta dengan Allah Ta'ala, ajak saya masuk syurga. Boleh tuan-tuan? Saya cukup takut tuan-tuan. Saya cukup takut. Orang macam kita ni tuan-tuan banyak bercakap. Banyak bercakap ni buaya, dia ada dua je. Banyak cakap baik atau banyak cakap jahat. Banyak cakap jahat, neraka tempat na'udzubillah misalnya tuan-tuan. Kalau banyak cakap baik, insya-Allah dia menjadi amal soleh, menjadi bantuan kita di akhirat. Boleh tuan-tuan puan? Jadi tuan-tuan puan, kita semua nak ke syurga. Itu sebab Nabi kata, barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju ke mana? Hari ini buaya kata tempat orang yang pasang banner dekat depan kampung. Saya pun tengok tadi ada orang WhatsApp saya. Tak siapa, aku pun tak tahu tuan-tuan. Ustaz, saya nampak Ustaz punya banner dekat depan kampung saya. Aku pun tak siapa, tak tahu tuan-tuan. Orang inbox kita, tuan-tuan, orang yang gantung banner, orang yang pasang komputer, kamera, orang yang beri sumbangan harta RM1, RM2, RM3, RM10, orang yang menumpangkan jiran dia datang ke masjid malam ini. Mungkin ada di kalangan kita, hujung kampung dia janda, 5 orang janda kampung, naik kereta dia, bini tak ikut, kau ngajuk tuan. Nak cerita apa pun ya, dia ajak semua orang yang tak mampu nak jalan ke masjid, dia tumpangkan, jom naik kereta saya disokak, naik saya kak, bang naik saya. Tuan, orang yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju ke mana? Syurga. Itu sebab ibu ayah, duduk dalam majlis ilmu ini, kita berada dalam taman syurga. Dalam taman syurga. Apa maknanya tuan-tuan? Dalam hadis yang lain, Nabi kata, Rasul, berilah aku syafaat. Tak boleh, aku dah beri semua dekat umatku. Kau pergi cari Nabi akhir keturunanku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada waktu itu kita terhegeh-hegeh di jalan. Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Tuan-tuan, kita mencari adik-adik, cari mana Rasulullah. Tiba dekat satu hujung tu tuan-tuan, penuh cahaya. Kita pun nampak dia tuan-tuan puan, Nabi dekat hujung sana sedang memberi air telaga kausarnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita pun nampak Rasulullah. Kita pun berdedai ramai-ramai pergi ke sana tuan-tuan puan. Yang paling kita takut ibu-ibu ayah tuan-tuan puan. Apa dia tuan-tuan puan? Isyak ni dah masuk belum tuan? Ni nak teruskan isyak ke ataupun nak berhenti untuk azan? Saya ikut ahli Korea. Terus ada masalah ya? Saya ikut tuan-tuan ni, jangan bergaduh pula tuan-tuan. Saya ikut ahli Korea. Boleh tuan-tuan? Nak teruskan, nak berhenti dulu? Terus Mana? Azan dulu je? Okey. Jadi kalau azan tuan-tuan bagi tahu saya. Betul saja ya. Jadi kalau azan kita berhenti dulu, kita lalu azan. Sebab saya kena tanya semua. Ada setengah tempat kata Ustaz, kita orang terus saja Ustaz tak azan. Ada setengah tempat kita kena azan Ustaz. Kenapa? Takut orang kampung tak tahu di isyak. Tuan-tuan faham tak faham? Bahaya tengok. Dia semayang bila ada azan, dia faham tak faham tuan. Tapi buka tahu pula tak ada azan, tuan faham tak faham tuan. Ini orang kita. Tak apalah tuan-tuan gurau aja. Jadi bayang pada azan isyak betul saja kan? Maaf banyak. Tuan-tuan puan, apa senang kongsikan? Dah azan dah. Tuan-tuan puan, apakah antara kursawan kita di akhirat nanti? Bagaimana kita nak jumpa Nabi SAW? Apakah tips untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW? Kita tahu dia berlanjut, kita berat seketika. Nantikan selepas ini tuan-tuan puan, kita beri laluan kepada azan isyak. InsyaAllah. Terima kasih.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan, boleh kita teruskan ke sikit lagi Pak ya? Boleh tuan-tuan ya, kita teruskan lagi insya-Allah. Apa nama, saya mula tadi tuan-tuan dan puan lebih kurang 7.30 lebih tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah 8.30 lebih kita berhentilah tuan-tuan ya. Last lah tuan-tuan, sikit-sikit insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak berhenti, angkat tangan tuan-tuan. Faham tak tuan-tuan ya? Angkat tangan ustaz dah ada berhenti. Malah penat contoh tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni kan bayar pun. Boleh tuan-tuan sampai berapa ni bayar semua. Pukul 9 boleh 9. 10 boleh 10. Tuan-tuan ni dah duduk saya nak balik tuan-tuan. Lama-lama dah buat apa tuan-tuan. Jadi bayar tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana Allah masih lagi menemukan kita. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan sikit lagi tuan-tuan. Di pada mahsyar nanti tuan-tuan dan puan riwayat. Pada mahsyar nanti kita nampak Nabi SAW. Bila kita nampak Nabi tuan-tuan dan puan, pada waktu itu kita berdedai pergi ke sana. Tuan-tuan tahu tak makna berdedai? Tuan-tuan tak faham tak? Berdedai tu berdedai. Minta maaf lah orang Sempang Renggam. Saya orang Muar tuan-tuan. Orang Muar ni dia memang cakap, dia ada bahasa dia ada lebok. Dia ada lahjah dia tuan-tuan. Berdedai, berdana. Tuan-tuan tak faham tuan-tuan. Dia saya pernah keluar TV. Saya keluar pada hari ini. Cerita bab, adalah cerita bab keluarga. Tiba-tiba dalam TV itu saya tersebutlah. Saya kata anak kita ni jangan sampai datang rumah orang berteromba. Tuan-tuan tak faham. Tiba-tiba Fiza Sabjahan tanya saya, Ustaz, berteromba tu apa? Ayah tuan-tuan. Sebab banyak berteromba tu agresif lah tuan-tuan. Sebab dalam TV saya kena gunakan bahasa standard tuan-tuan. Tapi kalau kita ni untuk orang Johor, kita guna bahasa Johor Riau. Bahasa Johor Riau ni dia punya lahjah ni tuan-tuan memang adalah standard bahasa Melayu. Tapi kalau kita ngomong ni tuan-tuan adalah style. Belum lagi orang yang hujung-hujung lagi, tuan-tuan faham tak faham? Yang dekat-dekat tepi sungai ni dia cakap beladu. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Nak pergi mana? Oh, kalimah. Dia macam tu tuan-tuan. Dia memang ada slang-slang dia. Saya pernah tuan-tuan ya. Tu sebab tuan-tuan okey ke dengan saya hari ni? Boleh tuan-tuan ya? Takut tuan-tuan bakal kata Ustaz ni laju sangat. Bahasa Ustaz ni kasar sangat. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya kalau dalam TV memang kena cakap betul-betul. Saya kalau dalam TV pernah tuan-tuan saya tersebut perkataan berak. Tuan-tuan faham tak faham? Saya sebut perkataan berak. Cerita bab jiran. Tengah tanya ustaz tuan-tuan, dulu-dulu tanya ustaz tak ada pengacara, kami seorang-seorang. Jadi dekat telinga tu tuan-tuan memang ada pakai earpiece. Ada pakai alat kat telinga pengacara, nampak tuan-tuan? Itu bukan makna dia pekak, tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Kesian pengacara tu, muka cantik, pekak tuan-tuan. Itu earpiece tuan-tuan, dia dapat isyarat daripada control room. Susah tuan-tuan, dia menang, kesenang. Kita bercakap tiba-tiba, Ustaz, 5 minit lagi nak iklan. Ustaz, ada soalan seterusnya. Ustaz, pening balik tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah kami belajar. Saya belajar dengan ramailah tutup guru kami. Tak cerita lah tuan-tuan. Apa tu nak kongsikan banyak? Saya tengah cerita buat jiran, saya pun tersebutlah tuan-tuan dan puan para penonton. Jangan sampai jiran kita kecil hati dengan kita. Sebab kita boleh kucing, lepas tu kucing kita berak depan halaman jiran dia. Tuan-tuan sesebut perkataan berak, penerbit marah saya tuan-tuan. Dalam control room dia dah bising kat saya, Ustaz, jangan cakap berak. Kenapa pula? Dia kata, tengah live Ustaz, jangan cakap berak, tengah live ni. Akhirnya sebab saya tukar tuan-tuan. Saya kata jangan sampai kucing buang episod pengalaman jangan itu. Tuan tak faham. Mana boleh fikir? Patutnya jangan buang najis. Faham tuan? Tapi itu jangan berfikir. Kita cakap aja tu sebab sesuka live tuan. Live ni kita cakap aja, lantar aja. Saya pernah tuan-tuan banyak. Saya pernah sebut hujung-hujung tahun biasanya tuan-tuan memang banyak kerja kahwin. Betul tak betul tuan-tuan? Dia dah nak kerja kahwin. Lepas tu apa nama musim sejuk pula. Musim hujan. Jadi saya pun kata dalam TV waktulah biasalah hujung tahun ni memang musim mengawan. Kena marah tu itu tuan. Ustaz, jangan cakap mengawan dalam TV. Apa yang kau nak cakap tuan? Itu sebab banyak dalam TV ni kita kena berhati-hati. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok sedang TV biasalah. Tuan-tuan dan para penonton, hari ini kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cerita tentang Nabi ini tuan-tuan dan puan? Nabi SAW mempunyai sesuatu tubuh yang luar biasa. Nabi punya akhlak yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, kalau aku cakap macam itu 2 jam, tuan-tuan patah tuan-tuan. Bukan tuan-tuan yang penat, aku penat tuan-tuan. Itu sebab riwayat dalam TV ada iklan, rasa tak rasa? Iklan tu tuan-tuan nak beri pengacara dia nak berehat, beri ustaz tu berehat. Tuan-tuan tak faham? Saya pernah tengah ceramah tuan-tuan, tanya ustaz. Waktu tu pagi, biasalah pagi nak kencing, nak berak tu biasa tuan-tuan. Tengah ceramah tu, aduh nak kencing, kaki dah goyang. Tuan-tuan tak faham? Tuan-tuan tak nampak sebab dulu-dulu tanya ustaz ada meja tuan-tuan. Sekarang ni meja bulat.
dia guna set apa syariah lebih bulat. Jadi bila guna set syariah lebih bulat, memang nampak satu tubuh badan. Saya pernah itu dulu beberapa ni dengan kami punya pelpit Tuan Haji Mahmud Sulaiman, kalau tuan-tuan kenal lah. Dia moderator biasa untuk apa nama Al-Qaf. Dia kata dia beritahu pengacara, cakap Ustaz Azhar, jangan kangkang sangat, tuan faham tak tuan? Aku minta kangkang apa? Duduk mana kita nampak? Saya tak nampak TV, tuan-tuan tengok kan Ustaz tu kangkang, la ilaha illallah. Saya pun duduk belakang ke tuan-tuan. Kau macam ni bagus. Sebab saya kau ni tuan-tuan saya kangkang kan tuan-tuan nampak pun. Ada setengah kuliah kadang payah tuan-tuan. Dah lah dekat tu dia. Maknanya payah tuan-tuan. Itu sebab kau kat TV ni perlu ada iklan. Iklan ni untuk berehat. Tuan-tuan tengok TV, iklan tuan-tuan menyampang, betul tak betul? Aduh, iklan pula aku tengok saudara-saudara tengok iklan. Iklan tengok tanya ada ustaz, iklan pasal ketiak kan ke pening kepala tuan-tuan faham tak faham tak? Saya pernah di ceramah satu buat ustaz, kenapa iklan shampoo, iklan ketiak ni? Kan kita tengah tengok majlis ilmu. Mana aku tahu tuan-tuan faham tak faham tak? TV3 tu kan mak bapak semuanya, tuan-tuan faham tak faham tak? TV itu bukan saya punya, itu cara dia. Kita tak tahu iklan apa tuan-tuan. Ini kenyataan, itu kenyataan. Kami tak tahu iklan apa. Lepas kami, sebelum kami tak tahu ada iklan apa. Kami cakap aja dari TV. Tuan-tuan rasa menyampah, tutup. Tuan-tuan tak tahu tuan-tuan. Tengah tengok, oh iklan ketiak, tutup. Tutup channel lain. Buka balik tadi Ustaz, buka balik. Tak ada masalah tuan-tuan. Jadi banyak. Itu sebab kalau saya ceramah, saya akan guna bahasa selama kita, bahasa sembang kita. Sebab tu tuan-tuan, 2 jam nak cakap, ingat senang ke tuan-tuan? Kalau senang tuan-tuan, itu sebab TV dia pula ada senang sendiri. Kalau 1 jam ni pun tuan-tuan kadang rasa macam, ya Allah, bila nak habis? Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan. Saya akan tengok jam ni, bila nak habis ni, macam tak bergerak jam tu tuan-tuan. Jam tu betul tak betul tuan-tuan? Oh cepat kan tu. Biasa memang itu. Mana-mana ceramah seperti tuan-tuan, jam yang boleh ceramah memang cepat 5 minit. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan. Sebab dia rasa ceramah berhenti awal. Dia, kalau jam saya ni 8.18, jam tuan-tuan dah 20 lebih. Tak belah tuan-tuan. Baiklah. Apa saya nak kongsikan? Bila mana tuan-tuan dan puan di akhirat nanti kita nampak Nabi, berdedai kita pergi. Lama-lama kita pergi. Kita pun jumpa Nabi SAW. Kita panggil, Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun tengok kita atau tengok kita atau Nabi pun tanya, Man anta? Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Kita paling takut bila mana di akhirat nanti, na'udzubillah min zalik, juga Allah lindung kita. Di akhirat nanti Nabi boleh tanya kita, Man anta? Siapa engkau? Maknanya tuan-tuan, Nabi tak kenal kita, na'udzubillah min zalik. Itu sebab ibadah kita nak di akhirat nanti Nabi kenal kita. Kita bercakap, Rasulullah, aku ni orang kampung sehari saya parang kau. Contoh tuan. Kat mana tu? Adalah masuk tak mana tak tahu tuan dia. Saya orang kampung sehari Rasulullah. Ya ke? Ya Rasulullah, kami datang mau lihat waktu tu Rasulullah, waktu PKP dulu, waktu PKP bukan tadi lain tak jadi, tangguh tadi lain. Faham tak? Faham tuan dia. Tangguh tadi lain Rasulullah. Ya ke? Ada Rasulullah, aku dia tukar habiskan makanan. Tuan faham tak? Faham tuan dia. Tapi dia datang mau lihat, tapi dia tukar habis makan. Tapi masa selawat, masa cerita pasal Rasulullah, Ustaz ceramah, aku dah kenal Rasulullah. Aku sebut nama kau, bila Ustaz sebut nama kau ya Rasulullah, kami selawat dalam hati, Allah masya Muhammad. Oh betul-betul. Malaikat dia sampaikan, ya aku kenal kau. Dah. Kau tak payah beratur, sini. Nama kau sekali-sekali kan? Ya betul Rasulullah, Rasulullah kenal ke? Kenal. Dah kenal dah. Engkau lah selalu selawat sebenarnya. Mari sini, aku pergi Telaga Kausar. Tuan-tuan, kita dapat syafaat Nabi, dapat air Telaga Kausar. Tak haus kita sepanjang zaman. Tuan-tuan, puan, nak ke tak nak kau ni puan? Kita nak Nabi kenal kita. Kita nak Nabi panggil kita. Nabi beri syafaat. Sini. Asal. Haji, sini. Muhammad, sini. Nama Rasulullah. Engkau kat dunia sebut nama aku. Aku seronok nak sebut nama kau kat akhirat. Ini. Aku beri kau surat sokongan. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Rasulullah beri surat sokongan 20 surat Rasulullah saya. Contoh, tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Ini bahasa saya tuan-tuan. Nabi beri kita syafaat. Tuan-tuan, faham tak maksud syafaat tu apa? Syafaat ni apa tuan-tuan? Ingat ni macam tak ada orang tuan-tuan. Syafaat ni bahasa mudahnya adalah pertolongan. Bahasa mudah ni pertolongan. Contoh, analoginya mudah macam ni. Tuan-tuan pergilah tabung haji. Tuan-tuan tabung haji. Biasanya orang suka kita tabung haji dah 7 tahun ni. Tuan-tuan faham tak faham tuan? Pergi tabung haji, Ustaz. Pergi je tabung haji, tuan-tuan beratu. Tuan-tuan tekan dia botol button tu, tuan-tuan button nombor. Tiba-tiba keluar 150 nombor dia. Kita tengok ramai orang lagi kat kursi tabung haji ni. Nombor giliran sekarang baru 100. Maknanya kita punya nombor 150. Nombor sekarang 100. Mana lagi berapa orang tuan-tuan? 50 orang lagi. Kita sampai tuan-tuan pukul 10 pagi. Agak-agak tuan-tuan puan 50 orang lagi ni berapa agaknya kita nak tunggu tuan-tuan. Kita nak pergi pasar lagi
Dah tanya bang nak makan apa tengah hari. Akhirnya tuan-tuan kita kata aduh payah betul ni. Kita pun tengok orang-orang kat kaunter tu tuan tak tahu tuan. Tengok kaunter tiba-tiba kaunter nak jom sana tuan. Tiba-tiba pakcik tu nampak kita. Mail, sini. Sini, mail. Mail, sini. Kita pun buat putus-putus pergi ke kaunter tu. Tuan tak tahu tuan. Pergi pun jalan ni tak tengok kiri kanan. Ni. Kau main ke? Pakcik. Aku ni dulu kawan bapak kau sama maktab kat Taman Haji tu. Ya ke? Bapak kau pergi haji dengan aku dulu sama. Ya ke pakcik? Kenapa ni? Nak keluar duit pakcik, dia salah 2 tahun ni, anak sekolah. Cepat. BFC semua. Tuan-tuan, tak sampai 5 minit, 10 minit, dah selesai balik. Buat pos-posnya ni keluar pintu. Baru tak apa tuan. Ibu ayah, saudara tuan, seronok tak seronok kalau waktu tu? Seronok ke tak seronok? Tak payah beratur, tak payah tunggu. Tiba-tiba orang panggil nama kita, kita pun datang. Keluar kat IC nak berapa keluar? 1,000 pakcik, dia pun keluar 1,000. Baik-baik, nanti simpan balik kat kau ni. Nak pergi haji kan? Kita pun ambil, kita pun tengok kiri kanan, nombor tu kita letak balik dekat nombor tu. Faham tak betul? Depan kita button, letak balik, kita pun jalan keluar. Lega. Tak sampai 10 minit, siap semua urusan kita. Itu namanya syafaat tuan-tuan. Itu namanya pertolongan. Akhirat nanti kena beratur, kena queue. Jumpa Rasulullah, tolong Rasulullah. Ada orang minta Rasulullah, aku kenal tak aku? Siapa? Rasul tak kenal. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau Nabi tak ngaku umat, faham tak faham? Kita nak Nabi kenal kita. Bagaimana kita nak Nabi kenal kita, tuan-tuan? Ada 3 perkara. 3 perkara yang kalau kita nak Nabi kenal kita kena lakukan perkara ini, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, ibu ayah, apa dia? Kalau kita nak Nabi kenal kita, yang pertama tuan-tuan, banyakkan selawat. Boleh tak boleh? Ini paling. Banyakkan selawat. Hari Jumaat kita tahulah tuan-tuan. Tak ada kantong lah. Tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan download. Sekali tuan-tuan, Jabatan Mufti memang ada keluarkan khutbah tuan-tuan. Tuan-tuan Google je, tulis je khutbah Johor 2020. Nanti tuan-tuan akan tengok setiap hari, setiap bulan. Tuan-tuan, khatib baca khutbah, tuan-tuan boleh duduk kat bawah, tengok, tuan-tuan tak faham? Boleh tengok, tak ada masalah. Nanti kita hayat, itu kita akan hati. Tuan-tuan khatib kena baca khutbah, kita tengok balik khutbah. Buat nota tepi. Ini luar biasa tuan-tuan. Ini cara untuk elakkan tidur. Ini tak khatib baca khutbah dah. Lagi hujan lagi kuat, tuan-tuan tak faham kan? Musim hujan ni, khatib pun pening dah kenapa semua tidur. Khatib pun kita tidur. Atau lagi tuan-tuan tak faham kan? Tengah jalan, khatib. Dia bangun tuan-tuan. Ibu ayah, masjid ni taklah, masjid tempat lain. Itu sebab tuan-tuan, jangan marah budak-budak datang. Budak saya suka macam-macam macam ni. Sebab apa budak-budak ramai datang? Bagus tuan-tuan. Tapi adik-adik tolong jagalah SOP dan sebagainya. Ada tengah tempat tuan-tuan, dia sensitif bila jumpa budak. Tuan-tuan tak faham? Ada setengah masjid dia sensitif. Kalau macam ni tuan-tuan tengok budak-budak datang ni, barangkali mungkin dia dah biasa. Kalau budak tak biasa tuan-tuan, dia tak berani masuk ni, duduk ujung. Tuan-tuan tak faham tuan. Duduk ujung, takut apa? Takut jantan kuasa memang ada. Dia jantan kuasa yang macam ada kat mak duduk kat tepi. Faham tak faham tuan? Dia nampak orang ada budak. Ini berlaku. Nampak budak dia bangun. Bapak mana? Jangan marah tuan ya. Jangan marah budak. Budak inilah nanti akan mewarisi kita. Saya silap tuan-tuan, kita tua nanti budak ni besar, dia yang mandikan kita jenazah. Tuan-tuan faham tak faham? Itu supaya dekat dunia jangan sombong. Budak-budak ni tuan-tuan, dia melompat-lompat, dia menjerit, dia lompat-lompat tiang, dia lari-lari kat mimbar. Normal ke tak normal budak-budak? Itu tuan-tuan faham tak faham? Normal ke tak normal? Normal, yang tak normal tu diam. Itu okey, itu tuan-tuan faham tak faham? Saya tak hina. Betul lah. Balik kita tanya, nak, apa Ustaz cerita tadi? Tadi Ustaz cerita apa? Maulud tadi kau dengar kau tak dengar? Itu tak betul tuan-tuan. Itu tak normal. Tuan-tuan kena tahu dia bukan khas. Itu panjang cerita, cerita lebih tuan-tuan. Tapi anak kita lagi normal. Oh mak, saya main lari-lari yang mak kat luar. Okeylah normal. Lari-lari masuk, lompat pintu, normal tuan-tuan. Jangan marah pula. Yang tak normal kalau Pak Imam yang manjat-manjat, tuan-tuan tak normal. Kalau duduk tengok Pak Imam panjat tiang, tiba-tiba Pak Imam lompat tingkap, itu tak betul. Kita pun tak tahu betul. Cepat-cepat ke Pak Imam lain betul. Sebab itu ya, kalau boleh carilah imam standard sikit. Maknanya tak kisahlah. Kalau dia orang lama tapi bacaannya baik, solatnya bagus, okey, steady, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang talent orang kampung kita, pergi hantar dia buat khatib tuan-tuan, interview imam. Kalau dia rajin datang, takmir datang, rajin datang, semua dia belajar lagi, gantikan imam, tak ada masalah. Kalau ada orang alim, lantik dia. Mungkin ada
suara kucing manusia. Tuan-tuan tak faham tuan. Saya klaim dulu orang tuan. Saya ceramah dia. Ya salah orang kita kan. Ustaz. Berkat berkat untuk berbalik. Tuan-tuan tak faham tuan. Ini biasalah kadang-kadang ceramah, tapi itulah hajat orang. Hajat Ustaz, tolonglah hajat. Kita raih ke jalan. Tapi saya tak ada tahu imam. Dia tangkap tuan-tuan jawab. Faham tak faham tuan. Saya tahu dia ceramah. Saya tidak tuan. Ibu ya, apa saya nak kongsikan? Tak kira lah siapa. Khatib baca tuan-tuan, ayat ini memang dibacakan. Khutbah kedua dan juga khatib naik mimbar bila pegang tongkat. Betul tak betul? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Apa Allah Ta'ala kata? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa taslimu taslima. Selawatlah ke atas Nabi SAW dan berikan penghormatan yang terbaik. Tuan-tuan, ini surah Al-Ahzab ayat 50. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kemudian Allah teruskan frasa seterusnya, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, ayat ini Allah tujukan kepada siapa? Sebenarnya dua tak tuan. Ayat ini Allah tujukan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita. Bila mana baca ayat ini tuan-tuan, sebab ulama kata apa, nak rasa Allah bercakap dengan kita, baca ayat Quran dan ayat makna. Kita akan rasa Allah bercakap dengan kita. Kalau kita nak rasa hamba kita bercakap dengan Allah SWT ketika dalam solat ataupun ketika berdoa dan dalam sujud, cakaplah banyak-banyak, minta dengan Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman. Allah suruh kepada kita. Kita orang beriman. Apa ciri-ciri orang beriman? Itu kena kuliah dari itu tuan. Panjang ceritanya. Allah Ta'ala kata lillahi zalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin. Apakah ciri orang bertakwa itu? Panjang cerita, malah cerita lagi ya. Tapi apa nak kongsikan kau ya? Allah Ta'ala kata sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kata Nabi SAW dan ucapkan salam penghormatan yang terbaik kepadanya. Subhanallah. Dan banyakkan apa dia? Duduk diam-diam tak ada apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adik-adik, duduk kat rumah tak ada apa, tolong makan, tolong masak. Ibu tengah masak nasi, tengah buat cemuruk pisang, tuan-tuan tengah nak ibrani sawit, tuan-tuan nak pergi kerja naik motor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ustaz, panjang penuh. Pendekkan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, pendek lagi tak ada. Ada. Muhammad. Boleh tak boleh tuan-tuan? Nanti Muhammad Nazamuddin yang datang. Tuan-tuan tak faham tuan-tuan. Jangan kedekut sama. Duduk sesaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan payah pun. Duduk diam-diam tak ada apa. Mimang. Zuzuzu. Mimang. Tuan-tuan tak faham tuan-tuan. Budak-budak dia faham lah. Dia budak-budak TikTok kan sekarang. Anak murid saya dia tengah mengajar dalam kelas. Pakcik tahu pakcik, dia duduk kat ujung tepi, dia tengah duduk buat kerja. Mimang. Zuzuzu. Allah macam lagu apa lu dengar ni? Tuan-tuan tadilah anak tuan-tuan. Dia dah klik-klik belakang. Ini lagu mengarut tuan-tuan. Belum lagi semalam bobo di mana? La ilaha illallah. Macam-macam pelik-pelik boleh nyanyi. Boleh sonok nyanyi-nyanyi, tengok YouTube dan sebagainya, macam-macam. Tengok Korea dan sebagainya. Jijak. Ada cewek. Susah tidak. La ilaha illallah. Ini contoh. Tuan-tuan, saya pendakwah hutan ya. Minta maaf lah. Sebab saya tengok audiens saya ramai orang muda juga. Jadi saya kenalah guna kaedah ini. Kalau depan saya semua orang lama, aku guna kaedah lama, tuan-tuan tak faham hutan. Ini kena wakai kita lah. Jadi tuan-tuan, apa saya nak kongsikan? Kita boleh nyanyi atau buat benda bukan. Apa salahnya tuan-tuan? Duduk tak ada apa-apa. Target satu hari berapa ratus nak selawat. Saya cakap dulu saya, hari ini dah berapa ratus kita berselawat tuan-tuan. Saya cakap dulu, jangan dapat. Hari ini dah berapa ratus kita beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tuan-tuan, banyakkan berselawat. Dalam beribadah perlu ada KPI. Kita buat apa-apa tuan-tuan, bisnes ke apa-apa pun kita ada KPI. Apa KPI ni tuan-tuan? KPI ni kita ada target. Contoh tuan-tuan, targetnya apa? Kita target satu hari aku kena selawat 100. Satu hari aku kena selawat, aku kena istighfar 100. Satu hari aku kena tahlil la ilaha illallah 100. Satu hari aku kena tasbih subhanallah 100. Satu hari aku kena tahmid alhamdulillah 100. Tuan-tuan,
targetkan. Cuba dapatkan benda ni. Ustaz, banyak sangatlah 100. Okey, tak apa. Paling kurang satu hari tuan-tuan puan 50 selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas subuh 10 kali. Lepas zuhur 10 kali, asar 10, maghrib 10, isyak 10. Dapat tak 50 tuan-tuan? 50 ni tuan-tuan konsisten selama 50 tahun. Subhanallah. Ada ustaz sikit sangatlah ustaz 50. Apa apa? Saya nak 10,000. Satu hari, satu hari 10,000. Alah ni bukan alah. Ini kacang ni ustaz. Allah SWT. Tapi tak 10 hari ni, tuan-tuan tak faham tak? Hari ke sebelah mulut dah berbil. Nampak jadi mulut berbil. Malah nak selawat. Penat satu hari 10,000 tak dapat apa pun. Susah, faham tak apa? Jangan niatkan selawat untuk dapat sesuatu. Mudah selawat ni sebab kita nak dapat pahala. Panjang kejaran selawat, tuan-tuan kaji sendiri lah. Baca selawat ni tuan-tuan, Allah mendoakan kita 10 kali kebaikan. Panjang ceritanya. Banyak malah cerita lebih tuan-tuan. Tuan-tuan kaji sendiri lah. Kita selawat ni tuan-tuan, malaikat ni dah ada hadis tuan-tuan. Kita selawat dekat sebarang kami, malaikat yang akan bawa selawat kita jumpa Nabi tuan-tuan. Ini luar biasa. Ustaz, kita dah selawat ni sampai ke? Tuan-tuan sampai. Siapa sampaikan tuan-tuan? Malaikat tuan-tuan yang tadi pula, malaikat dapat bisa ke tak? Pergi Mekah tuan-tuan tak? Ini payah juga orang kita kalau fikir logik kita tak habis tuan-tuan ya. Sebab kalau fikir logik ni tuan-tuan, ambil wuduk ni kita basuh muka, tangan, kepala, kaki yang wajib. Tapi yang batal apa tuan-tuan? Batal apa dia tuan-tuan? Batal wuduk apa dia? Paling mudah apa dia? Kentut. Tuan-tuan tak faham? Kentut ni dalam TV pun boleh sebut tau tuan-tuan. Tak faham tuan-tuan. Keluangin tak keluangin tuan-tuan. Kentut ni tuan-tuan batal wuduk. Apa kaitan batal wuduk kentut dengan wuduk? Tak ada pun ambil wuduk kena sapu muntut. Tuan-tuan tak faham? Tak ada kena-kena pun. Apa kena-kena? Tuan-tuan sebab agama kalau fikir logik ni jadi ni tuan-tuan. Agama ni kena ada dalil tuan-tuan. Panjang ceritanya. Nantilah kita cerita tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Tauhid. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab macam-macam lah. Apa kita punya pegangan tuan-tuan Quran. Dan tuan-tuan perlu belajar kita Quran, hadis, qiyas, ijma' dan sebagainya. Baik. Ibadah banyak dah selawat. Boleh tuan-tuan puan? Satu lagi selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Kalau tuan-tuan boleh ingat dalam kepala otak, tak ada usaha. Selawat dia Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Targetkan berapa? Nak satu hari 100 ke? Paling kurang lah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ustaz, kita nak masak. Ustaz, tak boleh dah Ustaz. Kepala saya banyak nak fikir. Habis nak guna apa? Guna manik tasbih. Biasa tak tuan? Ada orang guna manik tasbih. Biasa tak tuan? Ambil lah manik tasbih. Tak kira lah batu okar ke kayu ke belantak lah tuan-tuan. Kereta tuan-tuan kat rumah pasang jadi batu. Tuan tak faham tuan. Dia tasbih ke ambil lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, payah lah Ustaz. Itu panjang benar dah buat apa? Tuan-tuan sekalian ada digital. Betul tak betul? Ada digital tuan-tuan letak ke? Ataupun macam pramugari kira orang kat dalam kapal terbang. Faham tak faham tuan? Dia kira tak ada masalah. Duduk Allah SWT. Tapi jangan tunjuk ke orang belakang. Tuan-tuan tak faham? Allah SWT. Kau berapa? Kau beribu dah? Aku dah 10,000. Hilang terus pahala kita. Kau tak faham tuan-tuan. Itu sebab banyak jaga perkara. Dia kaitan dengan hati. Panjang cerita ni. Nanti cerita lebih lah tuan-tuan. Itu yang pertama. Tuan-tuan puan, dah sejam tak? Tuan-tuan okey tak okey? Tuan-tuan senyap ni faham tak faham? Tuan-tuan boleh ke dah sejam ni? Boleh ke tak boleh? Sikit lagi, ada 2 lagi item saya nak kongsikan. 2 poin lagi. Boleh tuan-tuan? Sikit lagi tuan-tuan. Dah sejam dah tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan puan, kita nak Nabi kenal kita di akhirat. Kita nak Nabi perasan kita di akhirat. Kita nak Nabi bantu kita di akhirat. Kita nak syafaat Nabi mudah di akhirat. Tuan-tuan puan, yang kedua, rajin-rajin baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis Nabi SAW. Sekarang tuan-tuan banyak dah tuan-tuan banyak dah. One day one hadis. Jadi kita muhasabah balik. Agak-agak tuan-tuan ada ke tak ada rumah kita kitab hadis Nabi SAW. Ini kita kena muhasabah betul. Dekat rumah pun ada selalu kita hadis. Paling kurang kita orang Johor, kalau tanya anak-anak kita sampai darjah khas, kita belajar hadis 40 Imam Nawawi. Betul tak betul? Hadis dalam tu tuan-tuan ada 42 hadis. Tapi dalam 40 panjang ceritanya. Macam Matan Arba'in, itu paling mudah. Bacalah tak erti baca Arabnya, bacalah Melayu ni tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan simpanlah kat rumah, jangan simpan dia, gunakanlah. Belilah kitab hadis Imam Nawawi 40 ataupun tuan-tuan carilah Syama'il Muhammadiyah. Faham tuan-tuan? Syama'il Muhammadiyah itu luar biasa tuan-tuan. Dalam kita itu menceritakan segala detail tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi berjalan, Nabi makan, Nabi minum, Nabi dalam toilet. Minta maaf cakap tuan-tuan hatta Nabi di dalam ranjang pun, dalam bilik bersama Sayyidatina Aisyah pun ada diceritakan dalam kitab itu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu sahabat, bagaimana akhlak Nabi, apakah makanan kegemaran Nabi, semua ada diceritakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah.
Sebab ya, Nabi dan para sahabat dulu tuan-tuan, mereka makan sikit, betul tak tuan-tuan? Mereka sikit-sikit je mereka makan, sikit je. Kita ni tuan-tuan sikit-sikit makan, tuan-tuan tak faham tuan-tuan. Dia sikit juga, tapi sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Yang tak tahu dia makan ke tak hari ni tuan-tuan. Ada ke tak ada dia? Tak ada padang muka tuan-tuan. Biasa maulid kalau tak ada makan ni tuan-tuan, berusi kena maki, tuan-tuan tak faham tuan-tuan. Misal tuan-tuan tak ada makan tuan-tuan. Tapi kalau ada pun tuan-tuan, bungkus sajalah. Jangan buat balik, jangan makan ramai-ramai tuan-tuan. Tolonglah. Kita jaga kita, insya-Allah Allah pelihara kita insya-Allah. Tuan-tuan, tak kira tak? Tuan-tuan puan, apakah makanan kegemaran Nabi? Macam-macam. Macam-macam. Banyaklah, banyak. Antaranya tuan-tuan, ada satu buah ni tuan-tuan. Saya dulu tak suka. Namanya labu. Tuan-tuan tu labu tuan-tuan. Labu atau bahasa mudanya pumpkin tuan-tuan puan. Itu cakap putih tuan-tuan. Labu ni tuan-tuan saya tak suka dulu tau. Tapi bila mana saya belajar hadis Syama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan, saya baca balik, rupanya Nabi suka labu. Nabi suka buat sop labu, Nabi suka labu masak air. Akhirnya tuan-tuan puan saya berusaha untuk suka labu. Kerana apa? Kerana Nabi suka labu. Boleh tuan-tuan puan? Itu sebab ya, kalau kita baca hadis Nabi, kita akan lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau jalan tuan-tuan macam turun bukit. Hebat. Kita kalau jalan tuan-tuan sepah macam tak jumpa bukit, tuan-tuan tak faham tuan. Saya kadang-kadang ustaz sakit pinggang biasa dah. Tuan-tuan luar biasa. Nabi hebat tuan-tuan, umur Nabi 53 tahun, Nabi berhijrah tuan-tuan. Hijrah Nabi bukannya Nabi ada naik kereta, bukannya ada train. Sekarang nak pergi tuan-tuan, Mekah ke Madinah berapa lama perjalanan? Siapa pernah pergi tuan-tuan? Berapa lama tuan-tuan? Paling kurang tuan-tuan 5-6 jam, betul lah? Itu biasa standard. Kalau ikut kilometer lebih kurang 500 hingga 600 kilometer. Jauh tuan-tuan. Tapi itu jam Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi tak ikut jalan standard. Nabi ikut jalan tepi laut merah tuan-tuan puan. Jalan yang berliku-liku, jalan yang berbukit-bukit. Dan Nabi sampai ke tuan-tuan lebih kurang dekat 2 minggu perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Subhanallah. Tuan-tuan, apakah yang berlaku dalam peristiwa itu? Ada kena jemput Mak Hijrah. Tuan-tuan tak faham tuan-tuan ya. Itu aku tak nak cerita lah tuan-tuan ya. Itu kena cerita Mak Hijrah. Tapi nak cerita apa buat ya? Kalau kita baca hadis Nabi, kita akan lebih cerita Nabi. Itu sebab Nabi kata tuan-tuan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Apa Nabi kata? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu jika diriku ini Rasulullah SAW lebih dicintainya, lebih cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak, dan cinta kepada seluruh umat manusia. Hadis sahih tuan-tuan. Ibu ayah, sayang Nabi ke tak sayang? Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, antara suami ibu-ibu dengan Nabi, mana ibu lebih sayang? Saya takut je nak jawab. Kalau aku cakap Nabi balik jalan kaki, aku digalakkan. Ibu-ibu, antara Nabi dan Rasulullah, mana ibu lebih sayang? Alhamdulillah. Siapa yang tak jawab tu faham lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, letakkan Nabi yang utama dari segala. Percayalah. Anak-anak, tanya anak kita. Kita tanya anak kita, anak-anak, antara mak dengan Nabi mana kau lebih sayang? Adik-adik, antara mak ayah dengan Nabi mana adik lebih sayang? Tengok tuan-tuan, tengok yakin orang kampung Sari punya budak tuan-tuan. Alhamdulillah, inilah pewaris kita nanti tuan-tuan. Ibu ayah, letakkan Nabi kita. Itu sebab orang dulu tuan-tuan biasa nyanyi kan? Dekat tarikat. Satu-satu saya sayang ibu, dua-dua saya sayang ayah. Dan tengok tak tuan-tuan? Kita ubah lagu tu. Jangan kita nyanyikan lagu tu untuk anak kita. Kita ubah lagu jadi apa? Satu-satu saya sayang Allah, dua-dua sayang Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, satu, dua, tiga. Nampak seronok nak menyanyi semua tuan-tuan. Sayang semua. Itu supaya bayang letakkan Allah dan Rasul lebih utama. Kalau kita baca hadis Nabi, insya-Allah hidup kita akan bahagia. Ini penting tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan, kalau suami lebih sayang, isteri lebih sayang daripada Rasulullah daripada kita sebagai seorang suami, insya-Allah isteri kita tidak akan jadi isteri yang derhaka. Ibu-ibu, kalau suami kita lebih sayang Nabi daripada sayang kita sebagai seorang isteri, insya-Allah ibu-ibu, suami kita tidak akan jadi suami yang dayus. Kerana Nabi mengajar para suami untuk mencintai dan menyayangi isteri. Panjang cerita ni tuan-tuan. Adik-adik, kalaulah kita sayang ibu dan ayah kita lebih, kita sayang Nabi lebih bersayang ibu ayah kita, tuan-tuan puan, percayalah, insya-Allah anak kita ni akan menjadi anak yang saleh dan soleh.
Kita nak anak-anak kita mendoakan kita di mahsyar nanti. Kita nak anak-anak kita mendoakan kita di barzakh nanti. Kita nak anak-anak kita mendoakan kita di kubur nanti. Ini penting, tuan-tuan. Ada orang di dunia ni, alhamdulillah, hidupnya sentiasa mendoakan mak ayah dia dan meninggal dunia. Tapi minta maaf cakap, tuan-tuan, kita tak tahu bila kita mati nanti. Kalau dekat sekarang ni, tuan-tuan, waktu sekarang ni kita boleh doakan mak ayah kita dan meninggal dunia, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita mati nanti, adakah anak-anak yang mendoakan kita di barzakh nanti, tuan-tuan? Sebaik-baik kena sentiasa ingatkan anak kita. Ayah mati, mak mati, doakan mak dan ayah. Ini penting, tuan-tuan. Kita takut na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Bila mana bapaknya mati, anaknya lelaki ada 7 orang, tapi 7 semua tak menguruskan bapaknya. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Sebaik-baik kita kena hayati hadis Nabi SAW, supaya apa di akhirat nanti Nabi kenal kita. Dan yang paling penting, tuan-tuan, kita hidup melaraskan hadis Nabi Muhammad SAW. Boleh, tuan-tuan? Itu yang keberapa, ibu ayah? Yang kedua, yang terakhir, tuan-tuan, apa yang nak kongsikan? Kalau betul kita sayang Nabi, kalau betul kita cinta Nabi, kalau betul kita nak Nabi kenal kita di akhirat nanti, tuan-tuan, yang ketiga, hayati sirah Nabi Muhammad SAW. Hayati sirah Nabi. Buka kitab-kitab sirah. Tuan-tuan, dekat rumah kita ada Quran, dekat rumah kita ada kitab hadis. Sejauh mana dekat rumah kita, tuan-tuan, adanya apa dia? Kitab sirah Nabi SAW. Sirah Nabi, tuan-tuan, boleh rujuk dalam kitab Ibn Hisham, At-Tabari, Ar-Rahi Al-Makhtum dan sebagainya. Banyak, tuan-tuan. Hayati sirah Nabi. Samalah juga, tuan-tuan, kalau kita belajar sirah Nabi, insya-Allah kita makin lama makin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Boleh, tuan-tuan? Hayati sirah Nabi. Samalah juga, tuan-tuan, 12 Rabiul Awal, tiap-tiap tahun kita sambut Maulid, betul tak betul? Sebenarnya, tuan-tuan, 12 Rabiul Awal ini bukan saja cerita tentang kelahiran Nabi SAW. Tuan-tuan, rujuk dalam kitab Ar-Rahi Al-Makhtum, ada riwayat mengatakan Nabi lahir 9 Rabiul Awal, ada kata 11, ada kata 12. Tapi di standard kita di Nusantara yang masyhur, yang popular, berapa bulan, tuan-tuan? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Isanya, tuan-tuan ingat lagi tak? Tahun apa, ibu ayah? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah, tuan-tuan? Boleh buka Quran, tengok dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Panjang ceritanya, tuan-tuan kaji sendirilah. Bagaimana tentera perang Asgaf dan sebagainya, Abdul Muttalib datang negosiasi dan sebagainya. Panjang ceritanya. Akhirnya, tuan-tuan, Nabi lahir pada tahun yang sama. Itu jam tak ada lagi tahun hijrah, tak ada lagi. Tapi tahun Masih berapa bulan? Tuan-tuan buat tangan macam ini. Ibu ayah, tuan-tuan buat tangan macam ini. Yang bulan ini, tuan-tuan, dalam bahasa Arab angka berapa? Khamsah. Dalam bahasa Jawa segi rolot 45. 5, tuan-tuan. V ini, tuan-tuan, dalam bahasa Arab angka berapa? Sab'ah, 7, tuan-tuan. 1 ini alif ni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab berapa? Wahidun, 1. Jadi tahun Masihi Nabi lahir berapa bulan, tuan-tuan? Tahun berapa? 571 Masihi. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu umur Nabi saat ini berapa tahun? 2020 tolak 571, insya-Allah tuan-tuan akan dapat umur Nabi tahun ini berapa tahun. Itu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, kitab sirah popular memang kaji tentang perkara. Ada kata 571, ada kata 572, ada kata 570, wallahu a'lam. Tapi bahasa popular 571. Tuan-tuan puan, 12 Rabiul Awal tahun gajah, 20 April 571 lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar sirah, kita akan tahu perkara itu. Peristiwa yang kedua berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini gambar yang untuk ingat, tuan-tuan. 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah, Nabi sampai di Madinatul Munawwarah dalam peristiwa hijrah. Ini kita kena faham, tuan-tuan. Waktu itu belum ada nama Madinah, namanya adalah Yasrib. Nabi bergerak dari Mekah ke Madinah pada akhir bulan Safar. Dalam perjalanan yang jauh, tuan-tuan, sampai di Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Dan itulah hijrah Nabi SAW secara besar-besaran dengan umat Islam pada waktu itu. Dan tuan-tuan, hijrah Nabi SAW juga sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Ingat tak ingat, tuan-tuan? Ini dua peristiwa penting berlaku dalam 12 Rabiul Awal, tetapi tahun yang berbeza. Biasa kita tahu awal Muharram dia permulaan, tuan-tuan.
permulaan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tuan-tuan, Nabi bergerak bukan awal Muharram, tapi bergerak akhir bulan Safar. Tuan-tuan boleh rujuk dan kita sirah. Itu peristiwa kedua. Yang ketiga, tuan-tuan puan, ini kita kena tahu 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Apa yang berlaku, tuan-tuan puan? Ini perkara yang sangat mendukakan. Apa dia, tuan-tuan? Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan, itu sebab ibu ayah adik-adik, 12 Rabiul Awal bukan saja membicarakan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga membicarakan tentang kehidupan Nabi dalam peristiwa hijrah, tentang juga wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, tiga peristiwa ini berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal kita kena kaji sirah Nabi. Kita kena hayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajin-rajinlah tuan-tuan pergi kuliah-kuliah sirah, buka baca. Kalau tuan-tuan baca betul-betul bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam, bagaimana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, bagaimana Nabi ditindas dan sebagainya. Itu sebab luar biasa, tuan-tuan puan. Jadi ayah tuan-tuan puan, inilah antara yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita hayati supaya di akhirat nanti Allah mudahkan urusan kita. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan, apa yang nak kongsikan, bila mana dekat dunia ni bayang, tuan-tuan puan, kalau kita tidak menghayati sirah Nabi SAW, kita tidak rajin berselawat ke atas Nabi SAW, kita tidak rajin untuk membaca hadis Nabi, kita takut, tuan-tuan puan, di akhirat nanti bayang, tuan-tuan puan, kita takut apa yang berlaku? Kita takut di akhirat nanti Nabi tak kenal kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi bayang, tuan-tuan puan, nak ke tak nak Nabi kenal? Kalau nak, tuan-tuan puan, amalkan tiga perkara ini, insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Dalam, tuan-tuan, sejam lebih dah kita bersama. Kalau ikut SOP sejam aja, minta maaf, tuan-tuan ya. Saya dalam kuliah ceramah saya ni, tuan-tuan okey lagi ke tak ni? Tuan-tuan okey je lah, memanglah duduk dua ceramah dia tak faham, tuan-tuan. Aku yang cakap ni, tuan-tuan. Jadi tak apalah ibu ayah, setakat itu dahululah. Banyak lagi nak kongsikan, tuan-tuan, macam-macam lagi bagaimana kehidupan Nabi SAW, apakah antara cara untuk kita mudahkan hidup ini dan sebagainya, macam-macam lah, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kalau ada rezeki kita jumpa lagi, tidak di dunia, insya-Allah di akhirat. Kalau tuan-tuan rajin, kau sempat tengok TV pun boleh. Kalau ada saya adalah, kalau tak ada nasib lah, tuan-tuan ya. Jadi ibu ayah, tuan-tuan puan, minta maaf lah. Guru saya ajar, dia kata apa, tuan-tuan? Kalau dalam ceramah ni, tengok tiga muka. Tuan-tuan faham tak faham? Tengok berapa muka, tuan-tuan? Tiga. Pertama, tengok muka audiens. Tengah ceramah ni, tuan-tuan, tengok muka audiens. Mungkin waktu mula dia semangat dia dengar, makin lama muka dah macam tempe. Faham tak faham, tuan-tuan? Makin melipat dia, tuan-tuan. Dah berpecah-pecah macam tempe. Maknanya suruh berhenti. Faham tak faham, tuan-tuan? Itu dah kena landing dah, sikit-sikit dah landing. Yang kedua, tuan-tuan, tahapan kedua ni, muka apa, tuan-tuan? Muka jam. Tuan-tuan faham tak faham? Asyik-asyik tengok jam, asyik-asyik tengok jam. Maknanya kena berhenti lah tu, tuan-tuan. Yang ketiga ni, paling kritikal, tuan-tuan, dia kena mandatory. Tak boleh landing secara normal, kena terjun di corporate. Faham tak faham, tuan-tuan? Tengok muka apa, tuan-tuan? Muka pintu. Faham tak faham, tuan-tuan? Tengah duduk, saya tengok pintu. Saya tengok pintu. Maknanya kenapa, tuan-tuan? Berhenti je lah, tuan-tuan. Itu sebab itu ya, kalau nak cerita apa nama berhenti ni, tuan-tuan, sebenarnya satu kisah last ni, tuan-tuan, yang saya nak kongsikan. Kisahnya apa, tuan-tuan? Kisahnya kita kena bersyukur sebab Allah beri kita lagi hidup dalam majlis-majlis ilmu macam ni. Kadang-kadang memang kita rasa macam dah ustaz, berhenti dah ustaz. Tapi tuan-tuan kena rasa bersyukur. Kadang-kadang orang BPL ni pun masalah juga, tuan-tuan, dia tak nak berhenti. Tuan-tuan faham tak faham, tuan-tuan? Samalah juga ibu-ibu dapat suami dia naik kemproh. Tahu kemproh ibu-ibu? Ibu-ibu kalau dapat suami dia naik pengotor, kemproh, ibu-ibu kena buat apa, ibu-ibu? Syukurlah, faham tak faham, ibu-ibu? Syukurlah, tidur berdengkur. Ibu-ibu kalau suami berdengkur, bersyukur ke tak bersyukur? Ibu-ibu macam marah je tu. Bersyukurlah ibu-ibu, paling kurang ibu-ibu tahu suami ibu-ibu hidup lagi, faham tak faham, makcik? Ini kalau tiba-tiba tiada hari dengkur, tiba malam sekarang tak dengkur, tu seram, makcik ya. Itu kena cek dia punya betul ke tak betul lagi tu. Maknanya tuan-tuan berdengkur, oh hidup lagi dah kekul, alhamdulillah. Bersyukurlah ibu-ibu. Sama lah juga, tuan-tuan, kita dapat isteri yang memang kuat membebel. Ini nak cerita bebel yang tak nak berhenti, ini masalah juga, tuan-tuan. Isteri memang kuat bebel, awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Saya tanya je, tuan-tuan. Abang tak kerja balik ke dadah, abang? Dah pukul 9 ni tak kerja, kuliah lama penuh, kenapa ustaz cakap apa? Bebel ni kerja. Tuan-tuan, apa kita kena buat, tuan-tuan?
Syukurlah. Bebek-bebek dia lah yang apa nama? Buatkan makan kita. Bebek-bebek dia yang jagakan makan minum pakai kita. Itu sebab banyak cerita bab bebek. Ada satu kisah. Guru saya cerita tuan-tuan dan puan. Ada satu kampung yang ada pasangan sampai sini kuat bebek. Bini dia asyik bebek. Apa dia buat tuan-tuan? Bila mana dia dah tak tahan bini dia asyik bebek, dia pun buat apa ibu ayah? Dia pun bawa bini dia kat ujung kampung. Ujung kampung dia ada satu gigi buta tuan-tuan. Dia pun angkat bini dia bawa ujung kampung, dia campak bini dia dalam. Dia kata kau bebek lagi, parah muka kau. Duduk dalam ni diam-diam. Dia campak dalam gigi buta tuan-tuan. Tiba-tiba ibu ayah tuan-tuan puan dia pun balik rumah. Hari pertama bini dia tak ada gagak, dia rasa apa tuan-tuan? Belum lagi, dia rasa tenang. Faham tuan-tuan? Dia kata hari bebel, hari ni lega. Lega, tak ada orang bebel kan. Hari kedua tuan-tuan, okey lagi. Hari ketiga kakak dengan siapa ibu? Semua dah nak jawab tuan-tuan. Hari ketiga dia dah rasa rindu. Aduh, manulah bini aku ni. Bebek-bebek dia picitkan belakang aku balik kerja. Bebek-bebek dia sediakan kopi untuk aku. Akhirnya tuan-tuan dia dah datang hari keempat tuan-tuan. Dia pun pergi dekat belakang rumah dia ada bangsa. Dia ambil tali panjang tuan-tuan. Dia pun bawa tali dia pergi kat ujung kampung. Hoi, ya hoi, bawa tuan-tuan. Sampai kat ujung kampung tuan-tuan dia campak bini dia itu dalam peri buta. Dia pun baling tali itu ke bawah. Lepas dia baling tali itu ke bawah tuan-tuan puan, dia pun panggil sayang. Naiklah, abang dah rindu ke awak. Bebel lah, tak apa, abang tak kisah. Paling kau awak bebel lah, awak ada sebelah abang. Naiklah sayang. Dia pun tarik-tarik, makin lama makin berat tuan-tuan. Makin lama makin berat. Betul lagi. Tiba-tiba tuan-tuan puan keluar satu lembaga hitam tuan-tuan. Dia pun tanya, kau ni siapa? Aku jin yang menunggu pergi. Asal kau duduk sini aku panggil bini aku? Aku tak tahan dekat bawah ni perempuan asyik membebel dia kerja dia. Faham tak faham? Maknanya ibu ayah perempuan membebel ni jin pun tak suka. Faham tak faham? Jadi ibu cukup-cukup membebel dia ibu. Jadi saya pun dadah lah tuan-tuan. Nanti orang menyampah dia aku faham tak faham tuan-tuan. Ustaz dadah, ustaz yang bebel lagi dah. Pukul 9 dah lampau nak balik dah ni tuan-tuan. Tak apalah ibu ayah. Setakat ini sajalah perkongsian saya, insya-Allah. Sejam lebih kita bersama, moga-moga ada manfaatnya. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan salah kata tadi berbicara. Barangkali kata-kata saya menyinggung mana-mana pihak, mana-mana perasaan. Saya minta maaf, banyak-banyak maafkan saya tak tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Jatan Kuasa Masjid As-Sabirin kerana begitu entertain. Tuan-tuan tahu tak, Masjid As-Sabirin saya tanya ustaz nak makan apa sebelum ceramah. Ustaz nak makan kat mana? Risau betul dia tentang makan saya. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Saya ni kalau pergi ceramah mana memang orang dah tahu dah. Mana ceramah jangan risau buat makan saya tuan-tuan. Pandai dah aku cari makan tuan-tuan. Saya minta maaf, saya kalau ceramah maulid tuan-tuan, kalau dulu sekalipun aktif juga, ada minggu depannya ada lagi ceramah, kemudian ada lagi penuh lah tuan-tuan dengan SOP yang sebagainya kita jaga. Saya ni tuan-tuan, biasa kadang-kadang biasa ceramah kambing, betul tak tuan? Maulid kambing. Bayangkan kalau sebulan tuan-tuan ceramah maulid 20 kali, berapa puluh kali saya pakai kambing tuan-tuan. Kadang-kadang duduk kat masjid, ustaz ini sunat kambing, ustaz sunat. Memang lah, makan sekali sunat, kalau tiap hari tu punah namanya tuan-tuan. Itu sebab saya tak makan tuan-tuan ya. Itu sebab kalau pergi ceramah mana malam-malam saya tak akan makan. Dia orang kata dah. Siapa yang biasa ibu saya dia tahu dah Ustaz Azam tak akan makan malam tuan-tuan. Sebab rumah saya jurawat dia jaga makan minum saya. Faham tak faham tuan-tuan? Makin lama makin kembang makcik makin risau saya tuan-tuan. Jadi percayalah Ustaz dalam TV kurus dan luar besar kok hancur tuan-tuan ya. Jadi bayang saya minta maaf banyak kepada Jatan Kuasa, kepada seluruh Jatan Kuasa, kepada jemaah, kepada tuan-tuan dan puan yang setia daripada awal hingga akhir ini. InsyaAllah moga-moga penat kita hari ini, sumbangan kita hari ini akan kita dapat natijah kebaikan yang kelak di akhirat. Amin insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, moga-moga duduk kita hari ini insya-Allah kita akan kelak di akhirat nanti. Ya Rasulullah, akulah yang sumbang Rasulullah. Kita boleh klaim tuan-tuan ni amal kita hari ini kepada depan Allah nanti tuan-tuan, depan pengadilan Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku sumbang untuk masjid ya Allah. Ekon ni orang pakai ni tuan-tuan, hebat ni tuan-tuan. Sama dah juga sumbang masjid, orang sumbang macam-macam lah tuan-tuan. Itu sebab bayang lebih banyak. Dah lah takat tu dah mana bercerita nanti tuan-tuan. Dia tak habis cerita bahaya tuan-tuan ya. Jadi goyang sebab tuan-tuan tak suruh berhenti tu sebab kita nak berhenti tuan-tuan ya. Datang jauh-jauh cakap kejap. Rugilah tuan-tuan. Jadi saya insya-Allah lah lebih-lebih itu angkat jariah saya. Saya minta maaf tuan-tuan, maafkan saya tak semua. Maaf tuan-tuan, minta maaf banyak. Dadahlah tuan-tuan, ustaz dah lapor ni. Memang ada orang suka, ada orang benci. Tuan-tuan faham tak faham? Hidup kat dunia memang itu tuan-tuan. Lantarlah kalau dia benci kita pun bukan dia bagi kita makan. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Allah yang bagi kita makan. Dah berhenti tuan-tuan. Bayar tuan-tuan, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa. Moga-moga manfaat. Ibu ayah, kita nak Nabi kenal kita dah akhirat. 3 perkara. Apa dia tuan-tuan? Banyakkan apa? Selawat. Yang kedua, baca apa tuan-tuan? Hadis Nabi. Tak kerti Arab, baca Melayunya. Yang ketiga, hayati apa?
Nabi, malaikat tak tanya banyak, masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Amin insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tutup pertemuan baca doa. Tapi sebelum tu tuan-tuan, dekat luar sana pintu utama, saya bawa satu produk tuan-tuan. Produk tu produk Azam Kari, namanya minyak tuan-tuan, minyak aromaterapi. Tuan-tuan pening kepala, sesama, bersedung, ngantuk dalam perjalanan, sakit-sakit tengkuk, tuan-tuan sapu je dia daripada serai wangi tuan-tuan, menyegarkan insya-Allah. Kita sakit, Allah beri sakit, kita sihat, Allah beri sihat. Tuan-tuan dah dapatkan produk saya di belakang sana, dia memang minyak serai wangi original, produk orang kita, orang Islam kita, dan dia melegakan pernafasan kita. Saya biasalah mak saya guna sesama keras dong sapu, insya-Allah Allah beri sihat tuan-tuan. Dan juga saya bawa aroma herba tuan-tuan. Tuan-tuan buka dia, segannya, orang tak faham tuan-tuan ya. Dia buka dia, segannya tengah mau kuliah ke, dia sedang ngantuk, tengah break ngantuk, tuan-tuan sapu, segannya tuan-tuan ya. Dekat badan dekat botol tu ada muka saya insya-Allah. Tapi jangan cium muka aku, bang tak faham tuan ya. Cium muka saya tak dapat apa tuan. Jadi insya-Allah muka Allah asbab itulah Allah mudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Kalau mendapatkan produk saya di luar sana insya-Allah, ada rezeki kita jumpa lagi. Minta maaf segala kekurangan. Tuan-tuan, kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita semua. Astagfirullahalazim. 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 Ghafurur rahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kasihilah kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selama-lamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang saleh dan salehat di syurga abadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati dan berkatilah pasangan-pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami pasangan yang telah pergi buat selamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang saleh dan salehat di syurga abadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Rahmati dan berkatilah kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hadir pada malam ini semata-mata kerana-Mu ya Allah. Mudahkan urusan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati dan berkatilah seluruh ahli qaryah Masjid As-Sabirin Kampung Sahari Sempang Rendang Johor ini ya Allah. Juga kami pada rencana-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala, azimat yang berharga, Rasulullah dengan hikmahmu terpanjang.